Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Okey, terbaru tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. 14 Mei ini adalah satu catatan sejarah baru bagi negara Malaysia, di mana Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mencipta satu lagi sejarah baru yang pastinya akan membuatkan lebih ramai lagi merasa jealous merasa kagum. Ada yang jealous, ada yang kagum dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi ini adalah satu benchmark barulah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan sejarah baru. 14 Mei ini lengkaplah jejak kasih Anwar dengan UMNO. Wow, apa yang berlaku ini? Selepas dipecat sebagai timbalan Presiden UMNO dan beliau dihalau daripada parti itu pada tahun 1998, tarikh 7 Februari lalu adalah detik bersejarah bagi Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerana buat kali pertamanya beliau dapat menjejakkan kakinya semula ke bangunan UMNO di Menara Datuk On di WTC KL. Beliau hadir ketika itu untuk mempengerusikan mesyuarat sulung Sekretariat Kerajaan Perpaduan yang melibatkan wakil parti-parti yang berada dalam Kerajaan Perpaduan. Siapa sangka ketika Tun Dr. Mahathir Mohamad memecat beliau pada 25 tahun yang lalu dengan satu tujuan untuk menghalangnya daripada menjadi Perdana Menteri, tetapi akhirnya selain daripada dapat menjejakkan kaki semula ke bangunan UMNO yang penuh dengan kenangan itu, lebih manis lagi kerana kembalinya Datuk Seri Anwar Ibrahim kali ini selepas suku abad berlalu ialah beliau bersama dengan satu jawatan yang paling besar di Malaysia, iaitu Perdana Menteri, yang pernah cuba dijauhkan daripadanya. Kali ini beliau bukan sahaja datang lagi ke bangunan UMNO, malah beliau akan mempengerusikan mesyuarat Sekretariat Kerajaan Perpaduan sekali lagi di tingkat 39 Menara Datuk On, iaitu tempat di mana beliau telah dipecat pada tahun 1998 dahulu. Di dalam satu laporan yang dikelipkan bersama dengan artikel ini daripada Malaysia Gazette, ada Anwar Ibrahim sedang memegang kerusi itu. Wow, pasti dia nak nangis lah saya rasa. Saya rasa Datuk Seri Anwar Ibrahim waktu itu meremang bulu roma, nak nangis pun ada saya fikir. Kerana saya rasa beliau ada kenangan yang cukup dramatik, cukup dengan sentimental value dengan kerusi itu. Dia kata, inilah kerusi saya duduk ketika dipecat 25 tahun lalu, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim sambil memegang sebuah kerusi di tempat mesyuarat itu. Anwar sempat mengimbas memori pahit masa lalu itu dengan memegang kerusi tempat di mana beliau pernah duduk sebelum dipecat dan dihalau daripada UMNO oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Terpaling manis sekali bersama kedatangannya kali ini sebagai Perdana Menteri dan pengerusi Sekretariat Kerajaan Perpaduan, beliau akhirnya sempat dapat duduk di kerusi orang yang memecatnya yang ketika itu adalah Presiden UMNO. Selain Datuk Seri Anwar Ibrahim berjaya kembali ke bangunan UMNO selepas 25 tahun itu berlalu, dapat melihat kembali kerusi yang pernah didudukinya sebelum dipecat dan duduk di kerusi orang yang memecatnya. Orang yang memecatnya itu pula kini sudah tersisih jauh daripada UMNO. Begitulah hebatnya kuasa Tuhan menguji kesabaran dan ketahanan jiwa seseorang yang kental dalam perjuangan, sama ada dalam masa yang sama seperti memberi hukuman kepada pihak yang merasakan terlalu megah dengan kuasa yang ada di tangan. Semua ini adalah pengajaran kepada kita semua bahawa dalam kehidupan kita ini, di dunia ini, janganlah terlalu megah dan gah dengan kuasa yang hadir bersama jawatan, kerana Tuhan sebenarnya lebih agung dan terjangkau dan tak terjangkau oleh manusia untuk memikirkannya. Dalam kes Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, bukan sahaja beliau sendiri barangkali tidak menjangka dapat kembali ke bangunan UMNO Tun Mahathir yang memecatnya,
Dan kebanyakan rakyat Malaysia juga tidak menjangkakan sedemikian takdir Tuhan ditentukan untuk kita semua menyaksikannya. Melalui dua tarikh itu, iaitu 7 Februari dan 7 Mei, Anwar dan UMNO seperti dipertemukan dalam episod Jejak Kasih layaknya. Begitupun pada 14 Mei akan datang ini, apabila berlangsung Konvensyen Nasional Kerajaan Perpaduan di Dewan Merdeka WTC KL, sekali lagi sejarah indah akan tercipta buat Anwar. Anwar yang dipecat pada 1998 dan kali terakhir beliau menjejak kaki berada di Dewan Merdeka tentunya ialah ketika berlangsungnya Perhimpunan Agung UMNO 1997. Lebih sedikit daripada 25 tahun berlalu, kembalinya beliau ke Dewan Merdeka pada 14 Mei nanti adalah sebagai Perdana Menteri yang merangkap pengerusi Sekretariat Kerajaan Perpaduan yang dengan sendirinya melayakkan sekali lagi duduk di kerusi Tun Mahathir pernah duduk sebelum ini. Kalau Tun Mahathir sebelum ini duduk di kerusi itu sebagai Presiden UMNO, pengerusi BN dan Perdana Menteri, Anwar pula duduk di kerusi yang sama di Dewan Merdeka sebagai Presiden PKR, pengerusi PH, pengerusi Sekretariat Kerajaan Perpaduan serta Perdana Menteri. Dipecat, dihalau dan ketepikan daripada UMNO, tetapi akhirnya Anwar Ibrahim berjaya kembali ke tempat di mana beliau dipecat dahulu bersama jawatan idaman yang gigih pernah cuba dipisahkan daripadanya. Dengan itu, selepas itu 14 Mei nanti boleh dikira lengkap dan sempurnalah jejak kasih antara Anwar dan UMNO yang telah terpisah sekian lama selama 25 tahun lamanya. Seorang pemimpin UMNO ketika saya berbual-bual dengannya sambil menceritakan rentetan ini lantas berkata, jejak kasih Anwar dan UMNO sebenarnya masih belum sempurna lagi. Beliau berkata, ia hanya sempurna jika setelah Anwar kembali semula kepada UMNO atau dapat membawa PKR yang dipimpinnya bergabung dengan UMNO menjadi sebuah parti yang lebih besar untuk rakyat Malaysia. Mungkinkah ia akan menjadi kenyataan? Tak tahu. Saya pun tidak pasti. Di dalam perenggan terakhir ini memang itu benar-benar tak pasti. Kalau memang Anwar mampu ataupun akan terjadinya satu miracle di mana UMNO dan PKR bergabung menjadi satu parti yang baru yang cukup besar, cukup kuat untuk Malaysia. Tetapi ingat, sekali lagi kalau kita mengimbas semula kepada artikel ini, segala-galanya hampir mustahil, tapi pada Tuhan tiada yang mustahil. Kalau Tuhan mau, pasti akan terjadi. Itu saya percaya. Tidak ada siapa yang boleh menjangka apa yang berlaku. Tidak ada pun dapat menjangkakan yang Anwar akan bergabung dengan UMNO yang pernah memecatnya itu di dalam Kerajaan Perpaduan. Tiada siapa yang boleh beramal. Dan pastinya selepas ini lebih banyak lagi sejarah yang lebih manis untuk negara Malaysia yang tidak dapat diramal oleh siapapun. Kita serahkan semuanya pada kekuasaan Tuhan. Yang penting kita hidup sebagai rakyat Malaysia dengan baik. Kita jaga negara kita, Malaysia kita punya. Cintai Malaysiaku, kita jaga kita.